Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi para penonton sekalian. Semoga anda semua baik-baik saja pada pagi Ahad yang hening ini. Hujung minggu, mungkin ramai yang masih bersantai kan? Baiklah, walau apa pun yang sedang anda lakukan, mungkin anda masih bersarapan, mungkin anda baru saja balik dari berbasikal ataupun anda saja baru bangun dari tidur, tak apa, saya faham. Saya ingin menjemput anda untuk menyertai salah seorang panelis kami exclusively di Setia Virtual X, rancangan Hartanah SP Setia Malaysia yang pertama dilakukan dalam talian. Baiklah, panelis kami pada hari ini merupakan seorang usahawan, juga seorang pelabuh hartanah, juga seorang penceramah dan beliau juga adalah pengasas Greater Synergy Group. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mempersembahkan kepada anda Ahyat Ishak. Yeay! Assalamualaikum. Apa khabar? Dan Assalamualaikum terima kasih kepada Amzar kerana sudi menjemput saya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di SP Setia. Boleh tak berikan tepukan kepada SP Setia? Yeay! Saya boleh lihat anda. Kita nak energi yang tinggi. Bak kata Amzar, pagi yang hening. Memang saya setuju. Pagi-pagi hari Ahad biasanya Ahyat akan beraktiviti. So di Putrajaya, tim saya di Putrajaya kata hujan, di Cyberjaya pun hujan, di Shah Alam pagi ini saya berada di Shah Alam, pagi tadi pun ada hujan gerimis. So apa-apa pun keadaannya, saya sangat-sangat bertuah. Saya rasa sangat-sangat bersyukur kerana anda semua bersama dengan Ahyat dan juga bersama dengan SP Setia, pemaju terbaik di Malaysia. Setuju ke? Setuju sangat? Tulis dalam ruang chat. Anda boleh tulis dalam ruang chat kan? Yes, setuju sangat. Pagi ini kita bersama dengan SP Setia Virtual X. Ini adalah satu penghargaan bagi saya dapat bersama dengan antara 4 speaker-speaker yang hebat. Okey, so hari ini kita nak bercerita tentang kitaran hartanah. Boleh tak anda tulis dalam ruang chat? Kitaran hartanah. Dan untuk makluman anda, dalam sesi Ahyat ni, insyaAllah dalam 60 minit, I'll do my best for the best 60 minutes, the best 60 minutes with you guys. Dan insyaAllah Ahyat akan berkongsi dalam bahasa Melayu dan mungkin ada campur-campur sedikit mengikut kesesuaian masa. Tapi apa yang Ahyat nak kongsikan dalam sesi Ahyat 60 minit ini, Ahyat nak bagi 4 hadiah. Okey tak? 4 hadiah. Satu hadiah tu adalah satu hadiah istimewa atau hadiah misteri daripada pihak penganjur SP Setia, dan 3 lagi itu Ahyat akan berikan daripada pihak Ahyat sendiri. Ahyat nak bagi 3 sesi group coaching. Setiap group coaching itu bernilai beberapa ratus ringgit dan hari ini percuma dan sebagai hadiah kepada anda yang menonton hari ini. Dan soalannya, soalannya best, sangat-sangat best. Soalannya ialah bagaimana pandangan anda terhadap pelaburan hartanah selepas mendengar atau menyertai sesi Ahyat? So how has your views about property investment changed after my session? Bagaimana mungkin pendapat kita, pandangan kita terhadap pelaburan hartanah dah berubah setelah menonton sesi Ahyat dan belajar bersama dengan Ahyat selama 60 minit? Kerana Ahyat akan share beberapa ilmu yang sangat-sangat luar biasa pagi ini. Dan Ahyat sangat-sangat happy kerana anda bersama dengan Ahyat di pagi ini. So, mari kita mulakan. So, kita nak bercerita tentang kitaran hartanah Malaysia, di mana kita sekarang, dan soalan yang paling penting ialah apakah tindakan yang paling sesuai untuk masa kita di dalam kitaran hartanah ini. Setuju ke? Setuju sangat. Kerana kalau kita belajar tentang kitaran hartanah, tak cukup tuan-tuan dan puan. Okey, fine, saya dah tahu ada kitaran-kitarannya, ada fasa-fasanya. Tetapi kita di mana sekarang? Itu soalan kedua. Dan ketiga soalannya, apakah tindakan untuk kita mencipta kekayaan dan kejayaan untuk diri kita di dalam kitaran hartanah hari ini. Okey, mari kita mulakan. So saya nak sebelum saya nak mulakan, Ahyat nak ucapkan terima kasih kepada semua frontliners dan seluruh rakyat Malaysia kerana kita telah bersatu hati memerangi pandemik COVID-19 dan ini mengambil satu penyertaan semua pihak, bukan saja frontliners
tapi seluruh rakyat Malaysia. So congratulations, tahniah dan syabas. Tapi tuan-tuan dan puan, our war is not over. We still have to stay vigilant and stay united, tuan-tuan dan puan. So hari ini kita nak bercerita tentang kitaran hartanah. Ada 3 bahagian. Ada berapa bahagian? Ada 3 bahagian. Semua orang buat macam ni dan buat macam ni. Cak! Okey, saya boleh lihat anda. Yang anda tu yang atas sofa. Anda yang dalam kereta. Ada yang kat rumah tu. Ada yang kat pejabat tu. Saya boleh lihat anda semua. Inilah magicnya Virtual X. Dan ada satu permintaan Ahyat. Kita nak fun pagi ni. Boleh tak? Boleh tak? Kerana bila kita belajar dalam suasana yang fun, yang enjoy, InsyaAllah kita akan belajar tu sangat-sangat mudah untuk terima insyaAllah. So ada 3 bahagian. Kita nak cerita tentang pengenalan kitaran hartanah itu. Mungkin ada yang tak kenal. So kita tak tahulah macam mana nak bertindak. Nombor 2, kita nak tengok pasaran hartanah kita tu di mana. Dan yang ketiga tu kita nak lihat apakah strategi kita. Dah tahu dah apa kitaran. Dah tahu dah kita kat mana. So sekarang ni apa pula yang kita nak buat. Itu yang kita akan buat. Okey. So mari kita teruskan. Sebelum itu, dengan begitu ringkas dan pantas, Ahyat nak kenalkan diri Ahyat. Mungkin ada di antara anda yang belum mengenali saya, Ahyat Ishak. Mungkin yang speaker-speaker yang sebelum ni glamour-glamour. Kristan, kita ada Datuk Joey Yap, kita ada Harith Iskandar. Ni lelaki paling kelakar di dunia ni. Bukan calang-calang. Dahsyat ni SP Setia jemput mereka yang hebat-hebat ini. Ahyat dapatlah berkongsi pentas bersama dengan 3 insan hebat ini. So Ahyat ni seorang cikgu hartanah tuan-tuan dan puan dan Ahyat telah jatuh cinta dengan hartanah ni sejak selepas universiti. Dalam universiti tu dan selepas universiti. So masa universiti tahun 1999 Ahyat mula berniaga. Berniaga dengan mak, macam-macam lah berniaga. Berniaga makan, berniaga kantin sekolah, berniaga jual telekong, jual apa-apa yang RM1, jual RM1.20. Apa-apa yang kita boleh jual tu kan. Dan 4 tahun selepas saya mula berniaga, Ahyat beli hartanah yang pertama di satu lokasi Ceras. Pada tahun itu, tahun 2003. So dah 17 tahun lah Ahyat dah melabur dalam hartanah. Dan Alhamdulillah sehingga hari ini dah beli berpuluh-puluh hartanah. Syarikat Ahyat pun dah belas-belas syarikat. Jadi saya ni seorang usahawan. Tapi saya ni minat. Cinta saya tu of course kepada Allah, kepada agama, kepada keluarga, kepada bisnes. Tapi saya memang sangat cinta saya suka sangat hartanah. Maka Ahyat pun selalulah dijemput untuk bercerita tentang dunia hartanah lah Okey, so itu sedikit tentang Ahyat lah Dan Ahyat telah tubuhkan satu komuniti. Okey, ni bagi mereka yang boleh follow Ahyat di Facebook. Ahyat belum ada lagi 1 juta follower. Kesian kan? So anda boleh follow. Ahyat baru ada 300,000 followers dan di IG ada lebih kurang 22,000. Tak sampai pun lagi 100,000 followers di IG. Kenapa Ahyat nak ramai followers? Kerana Ahyat selalu share pasal ilmu hartanah. Ahyat selalu share pasal bisnes, pasal kewangan dan kerana social media ini boleh menyampaikan lagi dakwah tu, itu sebabnya Ahyat nak sangat bertambah followers dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menjadi followers Ahyat di social media. Okey, so Ahyat telah tubuhkan satu komuniti yang dinamakan komuniti Pejuang Hartanah yang memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Islam. Tapi ilmu Ahyat ni boleh dikongsi dan boleh diguna pakai oleh semua agama, semua bangsa. Asalkan anda minat kepada hartanah. Kita bersatu kerana hartanah. We are united. We are here because of our love for property. So this is satu komuniti yang Ahyat tubuhkan. That is very important for me to share this because you will understand where I'm coming from. And dalam komuniti kami ada satu kata-kata keramat iaitu hidup satu perjuangan. Dan kata-kata ini telah dikongsikan oleh atuk saya yang September nanti beliau akan berumur 99 tahun. Beliau lahir pada tahun 1921. Beliau ajar kata-kata keramat ini kepada ibu saya. Dan ibu saya telah mengajar kata-kata keramat ini kepada saya dan adik-beradik saya. Dan Alhamdulillah saya telah dipilih Allah untuk menyampaikan perjuangan ini. Life is that you must fight for something in your life. Hidup satu perjuangan. Kalau kita tak berjuang untuk sesuatu, itu bagaikan hidup yang tak ada tujuan dan tidak bermakna. We must fight for something in our lives
And bagi akhirat, kita nak semua orang memiliki hartanah, insya-Allah siapa yang mampu dan layak nanti. So hidup satu perjuangan. Doakan atuk saya panjang umur. Kalau tahun depan September insya-Allah akan berumur 100 tahun dan insya-Allah akhirat pun nak panjang umur seperti atuk saya. Okey, so kita hidup satu perjuangan. Adakah hidup ini berperang? Mungkin kita tidak biasa ya tuan-tuan dan puan di Malaysia. Tak ada peperangan. Peperangan sudah tamat, sudah berlalu sewaktu penjajah dulu. Tapi kita tak sedar ada lokasi-lokasi di serata dunia, negara-negara di serata dunia yang juga mengalami peperangan. Tapi bila kita di Malaysia ni terlalu aman, kita tidak ada semangat juang itu. Itu yang saya khawatir. Maka kita mesti faham bahawa apa-apa pun keadaan Malaysia ini, kita mesti berjuang. Dan sekarang ini Malaysia dan seluruh dunia berperang dengan COVID-19. Tapi sejujurnya ayat itu tidak tepat. Inilah yang setepatnya. Malaysia dan seluruh dunia sedang berperang dengan krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Dan macam-macam artikel yang terkini daripada MIDF Research dan sebelum ini daripada World Bank dan IMF yang mengatakan bagaimana seluruh dunia, bukan saja Malaysia, ekonominya terjejas kerana COVID-19 dan kerana MCO atau lockdown atau PKP yang telah dianjurkan oleh semua kebanyakan negara-negara di seluruh dunia. Maka ekonomi itu terjejas teruk. Tapi apa yang seronoknya, bukanlah seronok sangat ya, apa yang memberikan harapan kepada kita tuan-tuan dan puan, ialah apabila pengkajian-pengkajian ini menunjukkan bahawa ekonomi kita akan melonjak selepas berlakunya krisis pada tahun ini. Dan kita akan lihat slide-slide-nya nanti akhir ada carta-carta untuk menunjukkan bagaimana ekonomi kita akan terimpak dengan itu ya. Dan bila kita berjuang ni tuan-tuan dan puan, kita berjuang untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kita kena sedar bahawa apa-apa yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga of course, dan kita kena faham kita ni sebahagian daripada ahli masyarakat. Kita ada kejiranan, kita sebahagian daripada society, we are part of society. And whatever that we do for ourselves and for our family, it will have an impact to society. So itulah seorang pejuang itu akan faham bahawa segala tindak tanduk mereka itu akan memberi kesan yang lebih besar kepada masyarakat, kepada negara. Dan itulah kita nak setiap orang yang menonton hari ini, we want you to have to be a warrior so that not only that you can save yourselves and thrive for yourself and your family, but we want you to do that for the better good, for the bigger good, for the society and the country. Alright? Okey, so mari kita masuk ke kitaran hartanah pengenalan. Okey, kita dah masuk pengenalan. Okey. Bagi anda yang mungkin pertama kali mendengar tentang kitaran hartanah, saya menunjukkan gambar. Apakah ini? Gambar laut, gambar tepi pantai, gambar ombak. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kita dalam kehidupan kita ni, kita ada banyak kitaran-kitaran hidup. If you live in the four season countries, that you know that there are phases in the weather. So you know there's winter, there is spring, there's summer and fall, and then there's winter again. Musim-musim ini. Di Malaysia ni kita ada musim-musim tengkujuh. Itu kitaran tuan-tuan dan puan. So ada certain negeri yang kita dah biasa dah. Tiap-tiap tahun kita akan dengar dalam surat khabar, banjir, tengkujuh, hujan lebat. Itulah kitaran. Dekat Malaysia pun ada kitaran yang luar biasa, kitaran jerebu. Bagi anda yang ingat, kitaran jerebu. Tapi tahun ni alhamdulillah kita tidak ada kitaran jerebu. Sepatutnya kitaran jerebu tu sekarang. Dan kita ada kitaran-kitaran seperti musim buah. Musim buah-buah tertentu. Musim manggis, mangga harum manis, durian dan sebagainya. So kitaran ini rupa-rupanya biasa tuan-tuan dan puan. Dan kalau kita lihat ombak ini, kitaran ini ada dua perkataan yang sangat-sangat penting. Dia ada pasang surutnya, ada naik turunnya, macam musim buah, macam musim tengkujuh, macam diri kita sendiri, kita ada musim-musim dia mungkin. Dia ada pasang surut, naik dan turun. Dan yang menariknya, boleh pasang surut ini boleh diukur dan boleh diramal tuan-tuan dan puan. Boleh diukur dan boleh diramal. Tapi ayat nak ubah perkataan boleh diramal itu kepada boleh dijangka. A tu dia tertoncet keluar sedikit,
tapi basically dia boleh diukur dan boleh dijangka. Kalau kita nak kata kita nak ramal, itu satu perkara yang berbahaya. Itu satu perkara yang berbahaya. Apa yang kita nak ialah kita nak fahami kitaran hartanah. Kita nak ukur kitaran hartanah. Dan kita nak jangka kitaran hartanah. Maksudnya apa? Selepas musim luruh, kita akan jangkakan musim sejuk. After fall, you will expect there's winter. But if you want to be the person who predicts that very day, that very time, that very second that winter comes, then you know it's almost humanly impossible. Only God will know the exact transition between fall and winter. Jadi tugas kita, tuan-tuan dan puan, bukan untuk meramal, bukan untuk menilik, itu bukan tugas kita, tapi kita nak kena faham dan kita menjangkakan setelah kejatuhan itu akan berlakunya pemulihan, akan berlakunya pengembangan dan mungkin dia akan jatuh semula. Dan itu kitaran yang akan berlaku setiap kali dan inilah yang kita nak fahamkan, ya. Okay. Alright. So, are you guys okay so far? Are you guys okay? Sekarang ni dalam skrin anda hanya melihat gambar slide, ya. Anda tak nampak gambar saya, ya. Okay, is that okay? Mungkin anda boleh lihat, boleh dengar suara saya, tapi sekiranya tim di belakang tabir teknikal boleh tayangkan gambar dan gambar saya sekali kerana ayat ni bila menerangkan, ayat sangat ekspresif. Is it okay? Bagi tim di belakang tabir, the technical team. Alright, so apa yang kita kena faham tentang kitaran? Apa yang kita kena faham tentang kitaran? Kitaran ni ada masa yang dia jatuh dan ada masa yang dia naik. Betul? Ada masa dia jatuh dan ada masa yang naik. Dan kalau kita betul-betul boleh faham kitaran ini, dia ada dua perkataan yang sangat-sangat penting di sini. Anda nampak tak hashtag tu? Entry, exit. Entry dan exit. Alright, thank you. Okay. So bila entry dan exit, maka bila kita faham ada dua perkara ini, bila kita nak entry. Alright, bila kita nak entry, sudah tentu kita nak entry pada kedudukan yang paling bawah. Dan bila kita nak exit pada kedudukan paling tinggi. Ini adalah satu kedudukan sempurna, or what I call the ideal entry and the ideal exit. Now, this is going to be humanly, I don't know, I would use the word humanly impossible. Agak sukar dan hampir mustahil lah, tuan-tuan dan puan, untuk kita nak masuk tu tepat-tepat pada tempat yang paling rendah, pada harga paling rendah dan tepat-tepat pada kedudukan yang paling tinggi. Okay. So, kita mungkin sukarlah nak menjangkakan perkara itu. So, tugas kita hanya untuk memahami, menjangkakan dan kita kena entry dan exit tepat pada masa. So, dalam bahagian ketiga nanti, ayat akan kongsikan kepada anda apa sebenarnya anda perlu entry dan apa sebenarnya, bila sebenarnya anda perlu exit. Apa yang anda perlu buat semasa entry dan apa yang kita kena lihat dan apa yang kita nak exit nanti. Boleh, ya? So, saya nak anda kekal bersama dengan Virtual X anjuran SV Setia dan bersama dengan ayat sehingga ke hujungnya dan anda akan ditanya soalan tu nanti untuk anda berpeluang menang 4 hadiah istimewa. Okey. So, rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, inilah yang kita nak study. Macam ombak ni ada naik dan turun. Kita boleh ukur, kita boleh jangka, kita boleh ramal mungkin. Tapi kita nak tengok. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kalau anda research dalam online, you're going to get a lot of different visuals on what are real estate cycles, property cycles. Ada juga yang bercerita tentang the property clock dan apakah yang berlaku pada masa-masa yang berbeza dalam kitaran hartanah ini. Tapi rupa-rupanya sudah ada pengkaji-pengkaji hebat di seluruh dunia. Dan ayat nak berkongsi kepada anda 3 pengkaji hebat. Mereka ni bagaikan legend.
bagaikan otai-otai. Ini maha guru. Kalau anda panggil saya guru, mereka ni maha guru. Ni dah makam dewa-dewi dah ni. Mereka ni legends of the real estate dan mereka fokus kepada real estate cycles. One of them is Glenn Mueller dan beliau telah, anda boleh research sendirilah, dan beliau telah menjumpai market cycles. Dan kata beliau dalam kajian beliau, anda boleh tengok rujukannya ya. Dan kata Mueller, ada 4 fasa. Tapi saya tidak mahu menggunakan kitaran cadangan Mueller. Nanti saya akan tunjukkan yang ketiga ya. So adalah setelah kejatuhan itu berlakunya fasa pertama recovery. Lepas dia nak recover, fasa kedua dia expand. Lepas sudah expand, fasa ketiga tu ada hyper supply yang akan diikuti oleh recession. Dan kitaran ini telah dijumpai berkali-kali dalam sejarah kajian yang beliau telah lakukan. So, perkara ini bukan benda yang cakap-cakap ya tuan-tuan dan puan. Perkara ini adalah satu kajian. Apa yang Ayat kongsikan ni pun satu kajian. So, rupa-rupanya juga bukan Mueller saja yang dah study, rupa-rupanya sebelum tahun 1900. Dahsyat ke? Dahsyat sangat. Rupa-rupanya dah ada dah pakar-pakar ekonomi di Amerika yang study kitaran. Dan mereka study kitaran ekonomi itu sendiri, kitaran duit itu sendiri, dan kemudian yang orang ketiga nanti Ayat akan kupaskan ya. Dan Edward R. Dewey ini, beliau adalah chief economist, maknanya beliau adalah penasihat kepada presiden. Bayangkan presiden dan Perdana Menteri, dia penasihatnya. Dan beliau hadir ketika itu pada masa yang sangat-sangat kritikal di dalam sejarah ekonomi US during the Great Depression. Dan beliau telah menulis satu buku yang sangat-sangat legend. Tuan-tuan dan puan, if we have the chance, this is gonna be like the amazing book. Pada tahun 1947, The Cycles, The Science of Prediction. Dan ini buku dia. Dan apa yang dia telah dapati, beliau telah, itu buku dia, Cycles, The Science of Prediction. Dan beliau telah mengkaji data sejak 1795. Gila ke gila sangat. Kita ni nak study pasaran hartanah Malaysia, nanti Ayat akan tunjukkan data daripada tahun 1980. Itu ekonomi. 1990 untuk hartanah. Mereka dah kaji daripada 1795. Dan apa yang mereka dapati, rupa-rupanya, real estate ni ada dia punya kitaran. And kitaran yang telah disebutnya ialah 18 ke 18 tahun setengah. Dahsyat ke dahsyat sangat ni? Rupa-rupanya benda ni dah dikaji, and benda ni bukan satu cerita dongeng. Ini bukan gebang atau cakap-cakap kosong kat kedai kopi. Ini adalah benda yang telah dikaji tuan-tuan dan puan. Dan inilah lelaki yang ketiga ni Ayat nak cerita. Beliau ni adalah antara hero lah dalam dunia hartanah ni. Okay. Dan beliau adalah Homer Hoyt. 1895 juga lahir sama tahun dengan Dewey. Dan beliau adalah land economist. Bukan saja dia pakar ekonomi tapi fokus kepada land. Dan pada tahun 1933 beliau telah terbitkan, telah lahirkan satu buku yang paling legend yang telah menjadi rujukan kepada pengkaji-pengkaji setelah itu. 100 Years of Land Values in Chicago, in America. Dan ini menjadi asas kepada banyak kajian-kajian yang seterusnya. Dan anda boleh lihat slide yang di sebelah kanan tu ada carta. Carta ni antara carta yang paling legend di mana dia kaitkan dengan aktiviti manufacturing, aktiviti ekonomi dan harga tanah itu sendiri, dan rupa-rupanya dia boleh mengkaji kitaran-kitaran yang berlaku. Dan beliau telah menjumpai kitaran hartanah ini. Kitaran hartanah ini. Dan inilah kitaran hartanah 3 fasa. Okay. Yang awal-awal tadi dia ada 4 fasa. Tapi Homer Hoyt telah menjumpai 3 fasa ini. So rupa-rupanya ada recovery phase setelah kejatuhan. Dia akan pulih. Anda nampak kata kuncinya warna kuning itu #pulih. Lepas itu dia ada mid cycle dip. Dia akan kembang semula. Itu kembang explosive phase. Mencapai kemuncaknya. Dan dia akan kuncup kembali. Nah, apa yang kita kena faham, kita tidak perlu takut
kita perlu faham bahawa ini adalah kitaran yang bakal berlaku dan mereka sedang mengkajinya mungkin di Amerika. Dan bila Ahir menggunakan kajian mereka ini dan mengkaji dengan data-data yang Ahir ada di Malaysia, Ahir dapati mungkin ada kesamaan dan ada juga perbezaan. Kerana apa yang Ahir lihat, some of these cycles are not perfect and not ideal. The cycles are not ideal with when I use it upon Malaysian economy and Malaysian property data. And by the way, Ahiyat ni bukan seorang pakar hartanah. Ahiyat ni sama je macam anda. Kita semua jatuh cinta dengan dunia hartanah. Kita nak cipta kekayaan dan kejayaan dengan pelaburan hartanah. So I'm just like you, a person like on the streets just like you. But I take data that is openly available, readily available on the internet, on publications, on research papers. And then I do my own research and I compare notes with other more amazing experts. And then this is what I do. I share it with like-minded people like you and I who are just interested in making money and understanding a little bit more about the property market in Malaysia. So this is the three phases that I'm going to talk about in a little bit more detail. Dan kita sudah selesai bahagian pertama. Yay! Semua cakap yay! Are you guys still okay? You guys still okay, right? It's not too heavy for a Sunday morning. Apa satu kemahiran Ahiyat lah bukan nak angkat bakul sendiri. Tapi satu kemahiran Ahiyat ialah benda-benda yang sukar ini Ahiyat suka nak jadikan mudah supaya lebih ramai orang faham. Because sometimes it might seem complicated, mungkin nampak macam rumit, tapi kalau kita faham dan kita boleh sampaikan dengan cara yang paling mudah, insya-Allah lebih ramai orang akan faham. Dan insya-Allah itulah niat Ahiyat di pagi hari Ahad ini, supaya mungkin ada di antara anda yang negatif tentang pasaran hartanah, yang risau tentang pasaran hartanah, mungkin anda akan akan berubah fikiran anda, mungkin anda akan berubah pandangan anda. And that is what I want to do this morning. Dan itulah juga soalan yang Ahiyat akan tanya di hujung rancangan kita nanti. How has your views changed after my session? Bagaimanakah pandangan anda telah berubah dan kenapa itu telah berubah? Dan Ahiyat akan memilih 4 pemenang. Berapa? 4 pemenang daripada jawapan-jawapan yang paling kreatif, yang paling jujur dan ikhlas, yang paling fun. Fun insya-Allah. Okay, so let's go on. Ahiyat ada 3 bahagian. Ingat tak tadi kita cak? Okay, kita dah selesai bahagian pertama. Alhamdulillah. Mari kita masuk ke bahagian kedua. Pasaran hartanah, analisa kitaran di Malaysia. So, kita dah faham kitaran hartanah itu dah wujud. Dah ada pengkaji-pengkaji yang study sejak tahun 1795. Sekarang ini kita nak mengkaji Malaysia daripada tahun 1981. No problem, it's still good enough. Dan kalau kita nak kaji pasaran hartanah, tuan-tuan dan puan, mana mungkin kita kaji pasaran hartanah tanpa kita kaji ekonomi? Okey, mari kita lihat. Ini adalah ekonomi Malaysia daripada tahun 1981 sehingga 2019. Dan rujukannya anda boleh lihat di bahagian bawah itulah. Saya merujuk kepada data-data daripada Bank Negara dan semua sumber-sumber media. Dan apabila kita pecahkan kepada tahun-tahun, dekad-dekad, 80-an, 90-an, 2000-an, 2010-an. Apa yang anda boleh lihat? Apa yang anda boleh lihat? Yang warna biru tu 6% ke atas. Yang warna grey adalah 0 sampai 6%, 5.9%. Dan warna merah, anda lihat? Adakah mata anda boleh melihat warna merah? Warna merah ada berapa kali, tuan-tuan dan puan? Ada 3 kali. Dan apabila kita melihat kitaran ini, kita tak nampak satu kitaran yang sejelas apa yang telah dikaji oleh pengkaji-pengkaji yang Ahiyat telah kongsikan tadi. Yang kita boleh lihat ialah mungkin kalau kita boleh lihat, berlakunya satu warna merah setiap dekad. Adakah anda melihatnya? Ada satu warna merah setiap 10 tahun. 80-an ada satu merah. 90-an ada satu merah. 2000-an ada satu merah. Dan tertiba 2010-an
dia terlajak pula. Tak ada pula merahnya. Merah ni apa tuan-tuan dan puan? Merah ini adalah krisis ekonomi. Yang banyak orang duk cerita pasal krisis ekonomi yang bakal kita hadapi, yang telah kita hadapi pada tahun 2020. Okey, so inilah kitaran pasaran, bukan pasaran tanah tapi ekonomi Malaysia. Dan apakah yang akan berlaku pada tahun 2020 dan seterusnya? Dan apa yang Hayat telah lakukan ialah Hayat menunjukkan kepada anda forecast berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat oleh IMF, World Bank, Bank Negara itu sendiri, dan sebenarnya adalah data yang terkini daripada MIDF Research yang telah keluar di media masa beberapa hari lepas, tak silap saya semalam atau hari yang sebelumnya. Tapi sekadar apa yang Hayat nak tunjuk ini ada sekadar jangkaan. So kita boleh lihat pada tahun 2020, kerajaan sendiri melalui Bank Negara telah mengeluarkan data-data jangkaan apa yang akan berlaku untuk tahun 2020. So merah yang tidak berlaku pada dekad 2010-an itu bakal berlaku 2020. Kenapa Hayat kata bakal? Kerana tahun 2020 itu belum selesai lagi. Tapi kita menjangkakan itu akan berlaku lah. Yang menariknya, yang kita patut fokus bukan kepada apa yang sedang kita lalui sekarang. Ya betul kita kena fokus kepada itu, tapi kita kena fokus kepada apa yang bakal berlaku selepas tahun 2020. Dan itu adalah tahun 2021. It depends on which research paper that you look into, World Bank, IMF, MIDF Research, Bank Negara itu sendiri. Whatever research paper that you look, it will depend on that. Tapi apa yang Hayat dah ambil ini 6.9%. Bakal melonjak kepada 6.9%. There were some earlier research papers that cited the economy might melonjak, mungkin akan melonjak sehingga 9% berikutan kepada tahun merudum ini, tahun 2020. Dan inilah yang kita kena faham bahawa yes, there might be recessions atau krisis ekonomi, tetapi apa yang telah berlaku di Malaysia pada tahun 80-an, bila adanya merah, tahun sebelumnya adalah hijau, merah, lepas tu diikuti dengan hijau pada tahun 1986. Adakah anda boleh lihat? Ini adalah apa yang Hayat sebut tentang V-shaped recovery. Inilah antara kitaran-kitaran yang kita boleh lihat, mungkin kelakuan-kelakuan pasaran kita. So kalau kita terlalu takut dengan apa yang sedang berlaku sekarang, tuan-tuan dan puan, moving forward, we have to continue living. We have to continue fighting. We have to continue doing our business. We have to continue working. Dan kita tidak boleh just kekal di mana kita berada sekarang. Dan kalau kita nak go on further, kita move forward, move on, inilah yang insya-Allah akan berlaku, the V-shaped recovery. Pada tahun 90-an, in 98, what happened the year before, 97, it was green. And then we have that big recession during the Asian financial crisis. And then we had 1999, which was a 6.1% growth year on year against what happened in the year before, kan? And then when we look into the 2000s, tahun 2000-an, kita boleh lihat kembali the global financial crisis. Pada tahun 1998, kita terkesan dengan Asian financial crisis. Dan the economy in the 2000s, what happened? Global financial crisis. So the merah tu kurang sedikit berbanding dengan merah pada tahun 90-an. Tapi berlakunya juga a V-shaped recovery to 7.4% in 2010, which was remarkable, which was amazing. And Malaysia is just so amazing. Dan apakah yang bakal berlaku secara forecast? Tuan-tuan dan puan, jangan percaya Hayat. Jangan setuju dengan Hayat. Jangan screenshot ini dan cakap Hayat janjikan tahun ni confirm merah dan tahun depan akan confirm 6.9. Tidak, tuan-tuan dan puan. Please. Hayat menggunakan data-data yang Hayat dapat secara terbuka, yang anda juga baca, yang anda juga dapat, tapi inilah yang kita lalui di Malaysia dan inilah mungkin yang bakal berlaku. So ini memberikan kita satu pemahaman yang luar biasa. Ya mungkin kita akan hadapi krisis, tetapi insya-Allah ia akan bakal pulih dan kembang kembali. Dan apa yang kembang kembali itu akan bakal melalui penguncupan atau krisis semula. That one we have to understand. Okay. Now, setelah kita dah fahami ekonomi, mari kita lihat, jeng. Ini adalah
oh Ahyat ni excited bila tengok carta. Ada orang bila tengok carta dia rasa nak tidur. Tapi saya yakin dan percaya anda adalah insan-insan hebat yang nak berjaya, yang nak kaya kerana hartanah. Maka carta-carta ini bukan buat kita mengantuk di pagi hari Ahad yang hening bagaikan apa yang telah disebut oleh sahabat Ahyat tadi, Amzar dari SB Setia. Dia memang nyaman je pagi tadi, ada hujan-hujan sedikit ya. Tapi apa yang kita akan berlaku? Apa yang berlaku pagi ni? Anda akan excited, anda akan tazabar, akan teruja melihat carta-carta ini kerana dia memberikan kita kefahaman. Apabila kita faham, kita lebih yakin. Apabila kita lebih yakin, kita berani. Dan insya-Allah keputusan-keputusan yang kita lakukan adalah keputusan yang terbaik. Okey. So apa yang anda lihat di sini ialah we are looking into the volume of property transactions between the years of 1990 to 2019. So sampel yang Ahyat gunakan untuk ekonomi negara ialah dari tahun 1980-an, 1981, and that was almost 40 years of sample. Almost 40 years. Now I have with me 30 years of sample. 30 tahun. Ada di antara anda, ada anak-anak yang baru umur 20 tahun, 25 tahun. Maksudnya, data yang Ahyat persembahkan kepada anda ini adalah data yang lagi tua daripada anak-anak anda. Dan mungkin anda sendiri belum berumur 30 tahun pun. Maksudnya, data ini cukup lama untuk kita gunakan sebagai satu inference, bahasa ekonominya inference. Kita nak buat satu rumusan, pemahaman daripada data-data yang kita lihat ini. Okey, rupa-rupanya apabila Ahyat mengkaji, Ahyat tayangkan semualah terus kajian Ahyat. Apa yang Ahyat kaji, anda lihat tak bulatan-bulatan merah itu? Dan anda nampak tak ombak-ombak yang naik dan turun, dan naik dan turun, dan naik dan turun. Apa yang kita lihat, pasaran hartanah kita tidak sentiasa naik. Itu nombor satu. Dia ada naik dan turun. Okey. Nombor dua, pasaran hartanah kita, dia bila naik, dia tak boleh naik selama-lamanya. Dia akan turun. Dan sama dengan dia naik, dia tak boleh naik selama-lamanya, dia akan turun. Maka apa yang kita lihat dalam kitaran hartanah ini atau carta hartanah ini, bila pasaran kita turun, dia tidak turun selama-lamanya. Dia akan naik kembali. So kat sinilah yang Ahyat nak nanti kupas dalam bahagian ketiga. Bahagian ketiga nanti, Ahyat nak kupas tentang psikologi orang di dalam pasaran hartanah itu. Bagaimana tindak tanduk kita. Kerana apabila pasaran tu naik, anda boleh lihat tak? Sampel 1 sampai sampel 8 di awal carta, di sebelah kiri anda insyaAllah. Sebelah kiri 1990 to 1997. You see the market just going crazy. 85% growth from that sample 1990 to 1997. Mencanak-canak naik tuan-tuan dan puan. Pada masa itu ramai akan lupa bahawa yang naik itu tidak boleh naik selama-lamanya, dia pasti akan turun. Dan datanglah bam 1997 economic crisis, Asian financial crisis. Dan dia telah efek Malaysia sangat-sangat. Efek dia sangat-sangat besar. Kita terkesan tuan-tuan dan puan. Dan pasaran hartanah telah jatuh. Bam! Dalam 1 tahun. Jatuh 1/3 dari segi aktiviti, dari segi volume. Dan apa yang jatuh itu pula, mungkin kita akan rasa macam, dah jatuh. Psikologi kita macam, alamak tak best dah jatuh. Kita pula lupa. Dan mari kita lihat pada sampel ke-22 sampai ke sampel 28. From the years 2011, which was the peak of the history of Malaysia. Kemuncak pasaran hartanah di Malaysia, sejak sejarah Malaysia itu sendiri, tidak pernah lebih tinggi dari tahun 2011. It has never been higher than 2011. 2011 by volume, it was the greatest year in the history of Malaysia. Not just from the previous cycle, but the history. Apa yang berlaku setelah kemuncak itu? Jatuh. 6 tahun berturut-turut. Pada masa itu, tuan-tuan dan puan, anybody in the market, the psychology is, hey, you know what? It's bad times. It's not good times. Psikologi kita akan sangat negatif. Kerana manusia tu akan lupa bahawa
Apa yang naik tak boleh naik selama-lamanya, akan turun. Dan apa yang turun itu tak boleh turun selama-lamanya, dia akan naik kembali. And that is the reason why, brothers and sisters, I want to show you the numbers. Because numbers don't lie. People might lie, but numbers don't lie. These are real numbers. In the first cycle, in this sample, 85% growth. You see the numbers in green. And it went down 32%. And then the second cycle in this chart, which was from roughly 2005 up to 2011, that was the peak of it. And 2011 coming down to 2017. That's the second cycle in this sample. And you can see 55.6% growth within that 6 years. And then in the red, 27 -% from the peak, another 6 years, brothers and sisters. And what happened after 2017? Then it suddenly tapered off, sort of like bottoming out in 2018. 2019 showing signs of growth, picking up speed from 0.8%, moving into 4.8% growth. And of course, we do not expect this growth to be sustained in 2020 because of, a full quarter of total lockdown and beyond. So there might be a long flat before it recovers and expands further beyond 2022, 25, beyond 2020, 30, right? So apa yang kita nak lihat juga di sini, antara tahun 1997 sampai 2011, tuan-tuan dan puan, itu adalah kemuncak pada cycle-cycle 1 dan cycle 2. Dan berapa tahun tu? Anda lihat tak? Ada anak panah yang berputus-putus itu, the dotted arrow. As you can see, it took 14 years between the peak of 97 to the peak of 2011. And it took 7 years for the market to recover to the previous peak in 1997. In 2004, it recovered beyond its previous peak of 1997. Ini pemahaman yang lebih mendalam lah. Kalau kita ada masa, Ayat boleh cerita pasal carta ni 2 hari 2 malam. Kerana dia memberikan kefahaman kita, apa yang kita lihat, apa yang naik dia akan turun, apa yang turun dia akan naik kembali. Sekiranya kita mengalami rudum itu sekarang, tapi insya-Allah dia akan kembali naik, insya-Allah ya. God willing, it will naik. So, I want to reintroduce kajian yang telah dibuat. Saya nak kenalkan semula, nak mempersembahkan semula kajian yang telah dibuat oleh Homo Hoyt. Kalau anda tak percaya saya, anda percaya Homo Hoyt. Mereka ni pengkaji-pengkaji legend di seluruh dunia. And pengkaji-pengkaji lain di seluruh dunia menggunakan asas-asas kajian mereka dalam kajian mereka sendiri. Dan anda boleh lihat kembali 3 fasa. The recovery phase, explosive phase, recession phase. I want to bring this into the slide just now. And something amazing happens. If I could do this right now, and okay, I'm just going to show you the previous slide. Okay, inilah kajian dia. Tapi apa yang saya dapati, macam ada nampak some similarities in the market right now. It might not be perfect, but it seems that way. So daripada kejatuhan 1998. Ingat kita ada recovery phase, betul? Yang dikatakan, yang dikaji adalah 7 tahun. Dan exactly apa yang berlaku ialah 7 tahun itu sendiri. Dan berlakunya mid-cycle dip. If we could use 2004 for the mid-cycle dip. And then it went up again until 2011 for the explosive phase. Fasa pengembangan. So dalam kajian Homo Hoyt, dia kata 7 tahun. Tapi dalam apa yang telah berlaku ialah lebih kurang 6 tahun. Dan berlakunya kejatuhan itu. Dan kajian mereka menyebut 4 tahun. Tapi apa yang sedang berlaku ialah 6 tahun. And the total dalam kajian mereka adalah 18 tahun. Total dalam kajian ini di Malaysia adalah 19 tahun. So there might be some similarities, there might be some differences. Tapi I just want to express to you that these are cycles that we might continue to see for the years ahead, the decades ahead. Anak-anak kita akan menggunakan data yang sama dan mereka akan mengkaji benda-benda yang sama. Anak-anak kita lah, anak-anak saya lah, insya-Allah.
because I force them, not force them, I brainwash them. No, I'm not brainwashing my kids, but I would really love my kids to fall in love with property just like I do, like I have, and like how you guys too in the love of property. And that's why the reason why we are here today. So this is something interesting that I see. So mari kita lihat, apa yang satu lagi carta ini nak menunjukkan kepada anda. Tadi ayat dah kata pasaran hartanah kita tidak naik selama-lamanya, dia ada naik dan turun. Itu nombor satu. Nombor dua, dia apa yang naik dia tak boleh naik selama-lamanya, dia akan turun. Apa yang turun tak boleh turun selama-lamanya, akan naik balik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, ini ayat tunjukkan berdasarkan fakta dan data. Dalam jangka masa panjang, pasaran hartanah kita terus menaik. Bergantung kepada sampel mana yang anda pilih. Mungkin kalau anda lihat sampel 22, 2011, dia mencapai satu kenaikan yang lebih mencanak. Dan kalau kita lihat dalam keadaan sekarang 2019, kita hanya ada data yang lengkap pada tahun 2019, dia kekal terus menaik. So this is a very important understanding in the understanding of the property market, in the understanding of property market cycles, because the previous high will be the recent high is higher than the previous high. Anda boleh lihat 2011 dan 1997. Dan kalau kita lihat the recent low of 2017 and the previous low of 1998, so it is getting higher. So apa yang kita lihat adalah upward trajectory, dan God willing, insya-Allah dengan izin Allah dan Tuhan, kita akan terus melihat perkara ini yang berlaku. Dan Ahyat kena berkongsi kepada anda, Ahyat bukan seorang pakar hartanah, pengkaji hartanah yang seperti Homer Hoyt dan sebagainya. Ada pakar-pakar lain di luar sana dan anda boleh dapatkan khidmat nasihat mereka secara profesional dan secara rasmi, dan insya-Allah mereka akan memberikan data-data yang lebih mendalam dan insya-Allah yang lebih kurang sama dengan apa yang Ahyat dapatkan, kerana ini adalah dapatan Ahyat dari laporan pasaran hartanah, JPPH, dan mereka juga mengambil sumber-sumber yang sama. Okey, kita dah selesai bahagian yang kedua. Semua cakap, "Yay! You guys are amazing." Anda semua luar biasa. Anda semua, saya boleh lihat anda semua dengan mukanya, dengan semangatnya, masih high energy. Anda masih menonton sesi ini di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja anda, di mana sahaja pun anda berada. Akhir nak ucapkan terima kasih sekali lagi. And kita ada 3 bahagian tadi, ingat tak? Okey, ada 3 bahagian. Kita sudah selesai bahagian pertama, introduction of kitaran. Apakah itu sebenarnya kitaran? Rupa-rupanya ada orang kaji daripada tahun 1795. Dahsyat. Dan kita nak lihat kajian itu, kita nak fokus secara mikro. Bukanlah makro dunia dan mikro itu kepada Malaysia. Rupa-rupanya ada juga nampak kitaran-kitaran dalam pasaran hartanah di Malaysia. Dan sekarang ini kita nak masuk ke bahagian ketiga. So, apa gunanya? Aku dah tahu apa itu kitaran. Aku dah tahu aku di mana sekarang. So, apa nak buat sekarang? Okey, dan itulah bahagian ketiga. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, Ahyat akan berkongsi strategi pembeli dalam kitaran hartanah. So, as you can see, kita dah naik turun, and we are at the bottom of the recent cycle. Will there be a long flat before there might be a recovery and then the expansion phase? Kita tak tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi sekurang-kurangnya kita dah faham, kita dah menjangkakan, seperti kita dah menjangkakan musim-musim di negara-negara yang ada 4 musim. So selepas spring akan berlaku apa? Lepas spring akan berlaku summer. Lepas summer akan berlaku apa? Musim apa? Lepas summer akan berlaku musim luruh, fall. After fall is winter. So now we understand that there's 4 seasons. We understand that there's phases and there's cycles in the real estate market, in the economy, that we can expect what's going to happen. And that's what we want to do, because kita tak mampu untuk meramal, tuan-tuan dan puan. So apakah strategi pembeli? So apakah yang kita nak kena faham? Ini dia. This, if you've studied economy before, then you will definitely study supply and demand. If you haven't studied economy, you might have definitely heard about this theory about supply and demand
once in your life. And if you understand kitaran, kalau anda faham kitaran hartanah, anda akan mula dipaksa untuk faham tentang bekalan dan permintaan, supply and demand. And this is a very fundamental theory. This is a very, very critical understanding that everyone must have. This is fundamental. So, dalam kitaran-kitaran ni, kita akan lihat berubahnya supply dan demand. Berubahnya supply dan demand. Dan apabila berlakunya perubahan dalam supply dan demand, apakah yang akan berlaku, tuan-tuan dan puan? Harga. Perubahan harga akan berlaku. So, bila supply itu tinggi, demand itu rendah. Apa yang akan berlaku pada harga? Sudah tentu harga itu ada suppress. Harga itu sukar untuk nak naik atau dia akan terus jatuh. Supply-nya banyak. Contohnya, musangking banyak. Permintaan kurang. Jadi, apa yang akan berlaku? Penjual-penjual musangking akan jual musangking pada harga RM28 1 kilo. Kalau tidak, RM78 1 kilo atau lebih. Okey, samalah juga rumah, samalah juga apa-apa barang dalam ekonomi. So, apa yang berlaku on the flip side? What's on the flip side? Kalau bekalan itu rendah, permintaan itu tinggi, maka harga itu akan ada satu lonjakan. Nak tahan harga tu susah. Nak tahan harga tu dia akan terus menaik. So this is an understanding. Of course, we need more time to show the different situations in different parts of the cycle. Akhirnya nak fokus lebih kepada strategi kita. So apa yang anda lihat sekarang? Do you see a lot of supply? Do you see less supply? Do you see a lot of demand? Do you see less demand? And this will determine whose market it is. Is it a buyer's market? Is it a seller's market? And ini amaran Ahyat. Oh, bagi amaran ya, bukanlah amaran. Ini mungkin nasihat Ahyat. Kalau kita lihat Malaysia secara keseluruhan, mungkin kita lihat supply itu banyak, demand-nya kurang. Mungkin kita lihat bahawa itu adalah buyer's market. Kerana supply banyak, demand-nya kurang, so kita boleh memilih. Tetapi anda kena berhati-hati. Ada certain location. Ada certain product. Di certain location. Pada range harga tertentu. It might, yes, in Malaysia it might be a buyer's market. But at that micro location or that product, there might be a seller's market. Bermaksudnya, bekalannya kurang. Permintaannya tinggi pada satu-satu lokasi. Contoh, untuk projek-projek SP Setia, mungkin bekalannya kurang. Fasa-fasa tu, dah tak banyak unit dah banyak dah dijual. Mungkin ada projek-projek tertentu, SP Setia ni, bekalannya dah kurang. Tapi ramai permintaan. Maka harga dia masih kekal. It's very strong harga dia. Dan mungkin ada tempat-tempat lain yang sebaliknya. So supply and demand ni kita boleh lihat dari segi makro, dari negara, negeri, daerah, taman. Okey. Dan kita mikro kan untuk faham apa? Lokasi, produk dan harga. Lokasi, produk, harga. Itu yang saya akan kongsi. Alah, dah tercerita pula dah. Kita nak cerita. Ingat tak awal-awal tadi? Anda lihat gelombang tu? Mana nak entry, mana nak exit. Apa nak buat masa entry, apa nak buat masa exit. And that's what we want to do in that final part of this session. Okay, so supply and demand. So very quickly, there's three kinds of situation. We've got a neutral market. So we've got the same amounts of demand and the same amount of supply. So that's neutral. The speed of sales and the real estate prices are kind of balanced in that sense. There might be situations where it's a seller's market, where, you know what, there's more buyers but less sellers. So when you refer the seller's market, you refer to where the negotiation power is at the seller. So the speed of sales is very fast. Laju tuan-tuan dan puan, because ramai orang nak membeli. Dan barang-barangnya pun kurang. Benda yang mereka nak beli itu kurang. Maka pastinya akan ada kelajuan tu, pastinya laju. Dan of course ada mungkin keadaan pasaran yang ketiga, di mana pembelinya kurang. Yang nak membeli rumah-rumah yang banyak. Kalau saya nak jadi pembeli,
Saya nak market yang mana satu, tuan-tuan dan puan. If you are a buyer right now, let's think about it, because I don't want you to get bogged down with the negativity of, the market is going up and we're at the bottom. You can get overwhelmed with the feeling and the worry. Yeah, it's good to worry because you want to protect yourself, but we need to have the other word, which is hope. H-O-P-E, harapan. Kita perlu ada harapan supaya kita dapat terus menyerang ke depan. So yes, I worry because I want to take care of myself, my family, and that of society. But I must also have a hope so that I keep on fighting for the next day. I fight to live another day so that I can continue to live another day and fight again and fight again. So if I was a buyer right now, which market do I want to exist in right now? Do I want to exist in the neutral market? Do I want to exist in a seller's market? Berebut-rebut. Or do I want to exist in the buyer's market? Okay, saya ulang dalam bahasa Melayu. Sekiranya saya seorang pembeli, adakah saya nak wujud? Kerana kita mungkin tidak boleh jadi pembeli sebilang masa. We might not be a buyer all the time because we might not be financially ready, mentally ready, our phases of life is not ready. So, if I'm ready right now, kalau kita dah bersedia sekarang sebagai seorang pembeli, adakah saya nak berada di dalam satu pasaran yang neutral? Okey, pasaran yang berebut-rebut dengan pembeli lain, atau jeng, ada bagi jawapan lah tu. Of course lah, saya nak berada, kalau saya pembeli, I want to be in the buyer's market because it's gonna be fun, tuan-tuan dan puan. And itulah yang kita lihat sekarang ini, it's a buyer's market. Of course, not every location is like that. Not every developer is like that. Not every product is like that. But generally in macro, it is a buyer's market. And dia menguntungkan kita. Ada wartawan yang ditanya, Ayat, the market is bad, what we supposed to do? Yeah, it's bad. Maybe bad for people selling property, maybe. But if it's bad for someone, it's definitely very good for somebody else. It's very good for me as a buyer, me as an investor. Boleh tak kita lihat yang positive side? When you look at the positive side, you see opportunities. You see opportunities. Do you want to see it as lalat, mata lalat? Mata lalat anda nampak tai. Astaghfirullah. Sorry. Mata lalat anda nampak TAIK. Tapi mata lebah anda nampak bunga. Anda dapat madu yang manis, yang cantik, yang harum. So kita kena tukarkan pendapat kita melihatnya. So this is what we're going to do. Brothers and sisters, this is the most powerful thing that I can share with you in the understanding of Kitaran Hartanah. Ini adalah senjata perang ilmu perang yang sangat-sangat super power yang Ayat boleh kongsikan kepada anda sebagai hadiah kepada anda pada hari Ahad yang sangat-sangat awesome ni bersama dengan SB Setia di Virtual X. I want to give you ilmu perang E. E ialah entry and exit. Now, apa-apa keadaan pun, even if you didn't study where the cycles are, kita tak sempat nak analisa, kita pun tak berapa pandai analisa, kita sebenarnya kat mana ni Ayat? Kitaran kat bawah ke, kitaran tengah ke, kitaran atas ke kita tengah nak jatuh ke kita yang kat bawah yang lama kat bawah ni, berapa lama lagi nak akan naik ke? Nobody knows. Tak ada siapa pun tahu. Kalau anda tak tahu, Ayat pun tak tahu. What's exactly going to happen, nobody knows. Only God knows. Hanya Allah tahu. Tapi kalau kita ada ilmu, dan itu Allah bagi. Itu God has given human beings knowledge. And kerana knowledge, ada setengah-setengah orang itu lebih berjaya. Ada setengah-setengah orang itu lebih kaya. Dan the knowledge of E, entry and exit. Now let's look at this. Because bila kita dah faham entry, bila kita dah faham exit, kita tidak perlu terlalu risau tentang kitaran-kitaran hartanah. Of course, kita nak kena ada ilmu E dan ilmu kitaran ini seganding. Kita kena gandingkan. Tetapi bila kita dah ada entry dengan exit ini, insya-Allah kita lebih selamat. So entry ni Ayat selalu ulang. Benda yang penting kita kena selalu ulang. Ustaz-ustaz kalau mengajar pasal agama, dia akan ulang benda yang sama. Datang puasa, dia akan ulang benda yang sama. Datang awal Muharram, datang hari-hari tertentu, dia akan ulang benda-benda yang sama. Kerana benda-benda itu bukan tak penting.
Benda-benda itulah yang terlalu penting. Maka Ahyat sebagai cikgu hartanah perlu ulang dan perlu tekankan beberapa ilmu-ilmu perang ni yang sangat-sangat penting. Entry is sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan. Yes, I've shared this many times, but I want you to understand the concept of entry in the context of understanding the property cycle. Saya nak anda faham entry ini dan exit ini dalam konteks pemahaman apa itu kitaran hartanah. So entry, ada 3 entry, sebenarnya ada lebih The first is kita entry lokasi yang bagus. Kita entry produk yang bagus di lokasi yang bagus itu. Dan kita entry harga yang betul itu di produk yang betul itu untuk lokasi yang betul itu. Maka bila betul, entry kita betul. Satu tu salah, entry kita salah. So just take care of what you can take care. Kita fokus kepada apa yang kita boleh fokus. Pasaran, ekonomi. Bolehkah kita kawal ekonomi negara? Kerajaan sendiri pun tak terkawal. I mean, kerajaan is doing the best it can. Stimulus packages, with fiscal policies, with monetary policies. Yes, they can try to manipulate the economy. But even the governments around the world cannot 100% ultimately control an economy. Macam mana pula kita, satu orang manusia nak kontrol ekonomi? Kita tak boleh kontrol ekonomi, kita boleh kontrol ekonomi diri. Ekonomi negara tak boleh kontrol, kita ekonomi diri boleh kontrol. Pasaran hartanah. Who is bigger than the market? No one developer is bigger than the market. No one investor is bigger than the market. No one fund, ada satu dana yang besar pun tak boleh nak kontrol satu market. 160 bilion ringgit atau lebih. So sudah tentu kita tak boleh kawal ekonomi negara, kita boleh kawal ekonomi diri sendiri. Kita tak boleh nak kawal pasaran hartanah, kita boleh kawal pasaran diri kita. So apa yang kita nak kawal, just fokus, kita jaga diri kita. Just focus on location. Understand the location. Location ni dia ada kena-mengena dengan diri kita. Bukan sangat kepada lokasi itu semata-mata. Dia kena ada kena faham lokasi itu, ada booster-boosternya, ada dia punya pencetus-pencetusnya, yes. Tapi dia kena selari dengan kita punya lokasi. Saya bagi satu contoh, ada seorang awak ni dia minta nasihat, dia duduk di Shah Alam nak beli di Putrajaya. Anak-anak duduk di Shah Alam. Beli untuk tujuan anak-anak nak duduk. Saya bagi tahu dia, no, I didn't say Putrajaya is wrong. Putrajaya is interesting. Bagi saya Putrajaya ni top 10 lokasi residential. Adalah sebab-sebab dia. Kalau anda tak setuju tak apa. Itu ranking Ahyat. So Putrajaya is a good place but maybe not good for her. Because anak-anak sekolah di Shah Alam, bekerja di Shah Alam, di semuanya di Shah Alam. So lokasi ni dia kena lihat kesesuaiannya pula. Mungkin kalau nak tengok, maybe Setia Alam is better choice for you. Kebetulan SP Setia pula yang ada ya. Okay, so mungkin kena tengok lokasi itu. Lokasi itu mungkin bagus, tapi lokasi itu perlu bagus untuk diriku dan keluargaku. Faham ke? Faham sangat. Okay, and kita kena lihat produk yang sesuai. Produk yang sesuai di lokasi yang sesuai. Kerana lokasi itu penting, tapi bukan segala-galanya. It's not lokasi. Kita kena lihat macam-macam lagi. So, produk yang sesuai di lokasi itu. Ya betul lokasi itu sangat-sangat bagus, tapi anda beli contoh, anda beli kondo besar-besar contohnya. Tapi tak ada permintaan. It's not a right product for that location. Sebagai contoh. Dan harga ni, ini kita kena bincang 3 hari 3 malam. Harga ni, macam-macam kelas Ahyat ni. Ahyat memang fokus kepada macam mana kita nak tahu harga tengah, harga tinggi, harga rendah, berapa harga lelong kita nak masuk, berapa bajet maksimum, mana zon selamat, mana zon bahaya. Itu harga, nak cerita pasal harga pun kena cerita 3 hari 3 malam. Tapi tiga-tiga ni dalam satu slide. Nak cerita pasal lokasi, macam mana nak bedah peta, macam mana nak gunakan tools, apps, macam-macam. 1 hari 1 malam pun tak selesai tu. Satu slide ni saja boleh 1 minggu bercerita. So harga ni tuan-tuan dan puan, kita kena masuklah harga yang terbaik. Dan dalam kitaran sekarang, di mana kita berada sekarang, dari segi entry harga, adakah ini masa yang sesuai untuk entry? Jawapan saya, anda tak payah jawab. Saya jawabkan. Jawapannya is yes!
Ada orang tanya saya, ada netizen tanya saya, Ahyat, yang diskaun-diskaun pemaju ni kan, ini saya tengok apa, maju naikkan harga, lepas tu dia bagi diskaun, nak nampak macam dia bagi diskaun. Tapi sebenarnya dia dah naikkan. Tuan-tuan dan puan, mungkin ada sesetengah yang buat macam tu. Sejujurnya, Ahyat belum jumpa lagi lah. Dalam zaman PKP dan zaman HOC lepas dan HOC sekarang. Mungkin ada, tapi Ahyat tak jumpa lah. Ahyat dengan pemaju-pemaju yang best-best macam SP Setia, yang baik-baik. It's a real discount, brothers and sisters. That price that you enter is the price that they were selling it before. But they are giving us extra discounts, extra rebates. Because inilah antaranya kempen-kempen dalam HOC, kerajaan pun dah bagi mansuhkan stamp duty dan sebagainya, easy entry. So developers sebelum-sebelum ni mereka kena absorb benda-benda tu untuk anda. Mungkin anda dapat percuma juga tapi mereka kena absorb. So might as well I transfer this to the customer. Bagi lagi diskaun. And that is what you're going to get. So kalau anda nak tahu apakah package yang best dengan SP Setia, jangan tanya Ahyat. Tanya Amzar. Tak pening nanti Amzar nak menjawab. Tanyalah sahabat-sahabat dalam Virtual X. Mereka sedang menantikan anda di booth-booth yang terpilih. Anda pilih yang mana-mana, anda boleh zoom terus, chit-chat terus. Kita tak naklah membawang. Tapi kita nak membawang pasal hartanah, okey. Kita nak chit-chat pasal hartanah. Berapa diskaunnya? Berapa duit yang saya kena keluar? Berapa bayaran bulanan? Apa lagi saya dapat? Ini sahaja ke? Ada tak package yang istimewa? Wow, kalau saya sign sebelum-sebelum ni, saya kalau ni ada dapat itu ini. Okey, tanya dia orang. Dan tanyalah mereka tentang lokasi, produk dan harga. Dan insya-Allah Ahyat dah terlalu lama. Nak kena guna perkataan terlalu lama. I've been with SP Setia for so long. Ahyat sangat-sangat bersyukur dapat menjalinkan silaturahim secara profesional bersama dengan sebuah syarikat pemaju yang sangat-sangat awesome ni. Yang terbaik di Malaysia ni. Kerana mereka ni long term, tuan-tuan dan puan. Mereka kalau buat satu-satu projek, mereka ada tanah-tanah banyak lagi ni. Diorang nak buka lagi fasa lagi. Diorang nak buka lagi tanah-tanah baru. Maka mereka perlu lakukan yang terbaik sekarang. Supaya bila kita beli, kita nak beli lagi dan lagi. Bukankah itu satu hasrat seorang penjual? Ahyat berniaga, mungkin ada di antara anda yang berniaga. Anda pun biasa berhubung dengan orang-orang berniaga. Kalau anda dah beli sekali, sudah pastinya penjual mahu yang membeli itu beli lagi, atau yang membeli itu bagi tahu orang-orang di sekeliling mereka untuk beli dengan kita, untuk dia. So itulah peranan kita memilih satu pemaju yang hebat. Itu anda boleh tanya sahabat-sahabat di Virtual X. You guys can check it out. I think the brothers and sisters team belakang tabir, the Pico team, memang diorang dah set up Virtual X memang luar biasa, tak pernah Ahyat lihat. Kita tak payah nak pergi. Susah-susah, naik kereta, parking, bersesak-sesak, lagi dengan COVID-19 sebagainya. SOP lah dengan pelitup muka, sesak nafas. Kita relax je kat rumah, kita check it out. Apa projek ni? Apa projek ni pula? Ini projek ni berapa pula yang diskaunnya? Yang itu anda tanya sahabat-sahabat di SP Setia. Kalau anda nak berguru, nak belajar pasal kewangan, hartanah, anda berguru dengan Ahyat insya-Allah. Okey, dan itu entry dan inilah penghujungnya tuan-tuan dan puan. Rupa-rupanya kita entry semata-mata tak cukup, kita mesti exit. Dan ini kata kuncinya. What you do, the analysis in the exit, you have to do when you enter. Apa yang akan berlaku selepas, kita kena buat sebelum. Kita kena study the real demand. Adakah ada demand untuk beli semula? Adakah demand untuk sewa? Apakah booster-booster yang ada sekarang? Apakah booster-booster yang akan datang? Itu beza Yang akan datang tu boleh jadi, boleh tak jadi, boleh tangguh, boleh delay. So, apa booster yang ada sekarang, apa yang booster akan datang. Dan kita kena kira-kira ni tuan-tuan dan puan, ROI. If you're an investor, you must get return on investment. Kalau anda seorang pelabur hartanah, anda wajib mendapatkan pulangan daripada pelaburan anda. Kalau tidak, anda bukalah satu badan kebajikan. So, there's nothing wrong in you wanting to get returns on your investment. Tak ada apa-apa salah. Jangan dilema, kita nak untung. Dengan untung tu kita kuat, ekonomi kita kuat, keluarga kita selamat. Lepas itu kita beri balik kepada masyarakat. Nampak tak? Diri, keluarga, masyarakat. It's always in that flow. How can you help someone if you're weak? So, kita mesti kuat, insyaAllah. So, itulah exitnya kita boleh study. Dan dalam apa-apa keadaan kita dan hartanah, jagalah E sebagai ilmu perang, entry,
and exit. Tuan-tuan dan puan, begitulah perkongsian saya hari ini. Ayat nak anda betul-betul bersedia. Dan bagaimana anda bersedia? Dalam apa jua keadaan ekonomi, dalam apa jua kedudukan kitaran hartanah, kita mesti bersedia sebelum masuk ke medan perang. Macam askar-askar di belakang tu. Nampak tak senjatanya, baju perangnya, dengan bulletnya, dengan strateginya, dengan drone-nya, dengan backupnya. Kita kena bersedia. Tapi itu perang. Bagaimana kita nak bersedia dalam dunia hartanah? Medan hartanah, bagaikan medan perang. Bagaimana kita bersedia? Kita mesti bersedia cukup ilmu, cukup duit, dan cukup jemaah. You have to have, your preparation must be in the knowledge, preparation in your money, your profile, your financial profile with the banks, getting financing, nak dapatkan takaful yang sesuai, nak dapatkan perlindungan, yang nak membeli tu kita kena jaga, yang membela tu pun kita kena jaga. Dan yang terakhir, jemaah penasihat, your team of advisors. And today we are blessed, you can go and look around in Virtual X and ask the wonderful sales team and sales advisors, and they will be able to advise you. And that's what we are here with Virtual X. Okay? Alright, so begitulah tuan-tuan dan puan. Bagi mereka yang nak terus belajar dengan Ahyat, boleh pergi ke pejuanghartanah.com. Banyak lagi video-video, anda boleh lihat video-video macam ini. 4 soalan ajaib yang kena tanya sebelum nak beli rumah. Apakah kesalahan-kesalahan beli rumah? Percuma. Pergi ke pejuanghartanah.com, daftar, /register, and you guys can get more information. And of course, for those of you who haven't followed me on social media, you can check me out on Facebook and Instagram perhaps. Dan kita boleh terus belajar as the days go by. Okay, so inilah dia ya. Ada 5 kata kunci, kata-kata kunci kata-kata keramat sebagai penutup ya. Time check, dah pukul 12.10. Okay, okay. Time check, I'm done, don't worry. Tapi ini sebagai ulang kaji dan untuk mengukuhkan lagi pemahaman kita. Nombor 1, tugas kita bukan meramal pasaran hartanah. Tugas kita memahami bahawa ada kitaran hartanah. Di mana kita berada di kitaran hartanah itu. Dan apakah tindakan yang sesuai pada masa itu, yang sesuai untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Okay. Nombor 2, pengukuhan ya. Apa yang naik tak boleh naik selama-lamanya, ia bakal turun kembali. Dan apa yang turun tak boleh turun selama-lamanya, ia bakal naik kembali. Itu pemahaman yang sangat-sangat penting dalam kitaran hartanah. Nombor 3, ada naik turun dalam kitaran hartanah. The property market is not just beautiful and it goes up all the way. Tak. Tapi dalam jangka masa panjang dia naik turun tapi dalam trajectory menaik. Dalam jangka masa panjang. So you must have a long time perspective, long term perspective. At least medium term. It's not a short term game. If you are entering the property market with a short term perspective, then you know you're going to get into trouble. So we don't look short term, we look medium to at least long term, beyond 5 years, beyond 10 years. Okay? And fokus pada diri sendiri. Jangan terlalu fokus pada pasaran hartanah. Saya tak kata jangan fokus pada pasaran hartanah. Jangan terlalu fokus kepada pasaran hartanah. Because pasaran hartanah ekonomi boleh berkelakuan seperti mana dia nak berkelakuan. It can behave the way you want to behave. You want to go up, you want to go down. There's nothing I can do to change the economy. If it's going up or down, to change the property market, if it goes up and down. But there's always something that I can do to change myself and to prepare myself. So I'm going to focus on myself, fokus pada diri sendiri, and kita sedia maklum dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Yang itulah formula kejayaan sebenar. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, orang yang bersedia adalah orang yang berjaya. Bersedia dari segi ilmu, duit dan jemaah. Kerana orang yang bertindak dengan bijak dan berani adalah orang yang berjaya. So kalau kita nak ambil tindakan, tak cukup sekadar bijak. Kita mesti ada berani. Tak cukup sekadar berani. Kita mesti ada bijak. Berani tanpa bijak, itu bahaya. Berani dengan bijak, itu berjaya. Begitulah tuan-tuan dan puan, perkongsian Ahyat pada hari Ahad ini. I'm so blessed. Saya sangat-sangat bersyukur. I want to say thank you to the wonderful people, wonderful friends in Setia and SP Setia. Saya terus setia bersama dengan SP Setia. Saya sangat-sangat gembira anda terus setia
bersama dengan SP Setia dan bersama dengan Ahyat dalam sesi 1 jam lebih sikit dalam sesi Kitaran Hartanah ini. I'm so blessed. Thank you so much. And of course to the wonderful team in Pico. Amzar. Yes. Kita nak bagi hadiah sekarang ni. Kita nak bagi hadiah dan ada beberapa pemenang bertuah yang akan dipilih oleh Tuan Ayat sendiri. Saya pilih. Iya. Wow. Okay, thank you so much for that honor. So kita akan pilih berdasarkan siapa yang menjawab dengan paling kreatif, dengan paling fun, dengan paling positif. Dan juga yang paling interaktif. Yang paling interaktif. Okey. Diorang ni interaktif ke pagi-pagi Ahad ni, Hamzah? Rasanya ya juga sebab dah pukul 12 suku. Agaknya semua dah bangun, dah alert. Okey, so soalannya tuan-tuan dan puan, bagaimanakah pandangan anda telah berubah selepas mendengar sesi ayat penerangan tentang Kitaran Hartanah? Dan kenapa? Bagaimana dia telah berubah? So in English, how have your views on the property market and property investment have changed after Ahyat session? Why has it changed? How has it changed? Ya. So boleh tak anda berkongsi dan Ahyat mahu memilih pemenangnya sekarang? Okey. Okey. So di manakah anda? Okey, adakah kita akan melihat contoh-contohnya? Okey. Chat. Ya, Tuan Ayat akan melihat segala jawapan yang telah dihantar dekat link yang kami bagi tu. Boleh tengok semua jawapan yang ada dan bolehlah pilih. Wow, okay. Definitely saya suka Lai Man Hui. Selepas menyertai sesi ayat, dapat saya menjangka pasaran hartanah. Tahu tak kenapa saya suka tu? Kerana dia gunakan kata kunci. Man Hui, you use the right keyword, menjangkakan. Because we cannot predict, we can only expect what's going to happen, right? So, Lai Man Hui! Yay! Woohoo! We have a lucky winner pada pagi Ahad yang hening ni. Hening-hening tiba-tiba pecah dengan tepukan. I love your energy though, Hamzah. Aku lain macam. Okay. And okay, I like Chiang Chuen Wong. I like your response. Saya makin yakin bahawa pelaburan hartanah lebih sesuai untuk saya. Okay, I love this. Okay, mencapai objektif ni. Mencapai objektif, I totally love this. Because of two keywords. Yakin. So you're more confident right now, so that's very good. And the second keyword is untuk saya. Because some people, Hamzah, dia ikut-ikut orang. Dia tak nak ikut orang. Pelaburan hartanah ni ikut cara sendiri. So, Chuen Wong, congratulations. Chiang Chuen Wong, you are the second winner. Yay! Okay. So, the third one, I love this. Mei Yun. Okay, this one is fantastic. After listen your audio, okay, I guess she's tuning in on audio. I feel confident my decision in current situation. Okay, so I like that because of one keyword is confident, right? Macam tadilah yakin my decision. So dia nak buat keputusan tu. So congratulations, Mei Yun! Yay! Woo! Wow! Oh, Hamzah dia memang excited pagi ni. Okay. So, okay. That's the three best actually. Dan kita nak bagi 4 hadiah ni sebenarnya. Okay. Do we have some? So I see some of my perhaps my Chinese participants are tuning in. I'm not sure because the most part of my presentation was in Bahasa. I hope some of you who are English speaking, I hope my language was, and I'm sure my language was easily understood. So I hope the message goes through because it's a very important message about property cycles. Okay, so are we going to have a fourth
Yes, I think we can have a fourth. We have had some interesting submissions over here. Let's Okay. see. Am I going to see this? Oops. Oh, okay. Wow, okay. Well, we have Kelvin Yo, we have You know Mayun what? again, I and we am have Izzuddin. okay. You know what? I love Kelvin Yo. Ah. That was comprehensive. Matlamat, pasang surut. Right. I love this guy. This guy can be part of my team. I need someone like this, Kelvin Yo. Ah. Okay. So, Amza, is it okay if I want to give more than the additional 3? Well, it is our honor to accept it. Okay. So, let's because Izzuddin also is like you mentioned, Izzuddin. Yang ini saya suka ni, Izzuddin jawab apa ni? Yo, You know why? baru ni tuan. Huh. You know why I love this is because you know what he said, saya baru tahu pasaran hartanah tak selalu naik. Macam selalu orang cakap. Oh my god. Thank you bro. Because out there sometimes people say, oh, you know, hartanah naik je bro, naik je. I mean, you wouldn't say that like Amza. I mean, you represent a developer, and I know people, friends in SPCT wouldn't say something like that. Of course, ada naik turun, and of course we want to understand, is it the right time to purchase and right time for that person, and that's what sales advisors like you guys will do to help, kan? So Izzuddin, so that means there's 4 winners already. Wow. For my group coaching, right? Yes. And yeah, and let's make it 5 lah. Let's make it 5. Okay, kita genapkan lah halang-halang. Okay. So, Hidayah Azami. Thank you for using that keyword that I want. Be brave and take the opportunity given by government and developers for discounts and rebates. I love it. I love it. Yeah, and it's you know why I like this, Hidayah, because she's not saying, okay, I want to take the opportunity. She used a very important keyword because Ayat ni, Ayat belajar psikologi, and manusia ni, kita kena lihat perkataan yang mereka gunakan. Kerana perkataan ni lahir daripada otak. Otak lemah, cakap lemah. Otak power, cakap power, buat pun power. So Hidayah use the word brave. Kena berani. Yeah. So Hidayah. So I'm sure the team is jotting down the names. So there you go. There it is. Okay, so congratulations to all of the winners. I told you, Ayat, it's going to be very interactive. Orang ni malu-malu kucing je sebenarnya. Tapi kena cucuk sikit habis keluar segala-gala ayat tata bahasa semua betul. Yay! Okay. Alright, so to all of the winners, please make sure that your details are correct in your profile, your phone number and also your email addresses, because we will be getting in touch with you to redeem the prize. So I think we have had a very good session today. So wait, it's not over yet. I have to pass it back to Ayat. We are not done yet. Oh, we're not done yet. Okay. Yeah. We're not done yet. Okay. We are not done yet, meaning I have to thank you for your session today. Takkanlah terus off screen kan? Itulah. There is something. Okay. So Suspense tak? Yes. So thank you, Amza, and definitely thank you to the Pico team behind the scenes. You guys are amazing. And SP Setia, the bestest developer in Malaysia. Congrats to Manhoy, Chuan Wong, Mei Yun, Hidayah. Kelvin, Izzuddin, and Hidayah. Woo! All right. Okay. And with this, I consider our session a very interactive and successful one. Thank you very much to Ayat Ishak. We hope to have you here in future endeavors. Okay. So Amzar, the first one, Lai Manhui will be the grand prize winner.
Congratulations, Laiman Hui. You waking up very early on the Sunday morning has really paid off. So that's a special prize from Setia, and all of them can be part of my group coaching. That's an honor for them too, as well as it's an honor for us. So all of you winners, or even those of you who have not won, it's okay. You know, the world has a lot of opportunities for growth, and one of these is that when you join Ayat Ishaq's coaching sessions, I'm sure you will benefit in leaps and bounds. So thank you very much, Ayat Ishaq. I enjoyed your session too from behind the scenes. We hope to have you here. Yep, we hope to have you here in future shows. Thank you.